Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuril anwar sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Iftah alaina futuhal arifin. Iftah alaina futuhal arifin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna khairan hazal yaum fathahu wa nasarahu wa nuruhu wa hudahu wa barakatuhu ya karim birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ruslina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, sihat ya semua? Alhamdulillah semua. Mudah-mudahan pagi ni kita beroleh satu kebaikan lagi, dapat bangkit untuk membangunkan ataupun menghidupkan malam-malam sepanjang Ramadan ini dan dapat kita bersahur dengan gembira bersama keluarga. Nah, pagi ni insya-Allah kita bertemu lagi semua rakan-rakan, sahabat-sahabat yang di luar sana. Kita ke udara pagi ni. Sama juga saya di sini Jumaat masjid ni. Ada 3 orang ni kak. InsyaAllah sama-sama kita berkongsi. Mudah-mudahan manfaat pagi ini dapat kita ambil maklum, cakna dalam perbincangan kuliah subuh kita insya-Allah agar puasaku bercahaya. Okey, insya-Allah. Baik, semua yang dikasihi Allah Taala. Pagi ni kita bincangkan kedudukan puasa kita. Kita bincang pagi ni kedudukan puasa kita. Baik, semua yang dikasihi Allah Taala. Sekiranya ada keupayaan ke atas diri kita untuk meletakkan aras ataupun level ataupun kedudukan. Level 1 paling rendah, 10 paling tinggi. Agaknya berapa kita boleh letak aras puasa kita? Kalau 10 tu tinggi, baik kita rendahkan lagi. Kita ambil 1 paling rendah, 5 paling tinggi. Buang separuh. 1 paling rendah, 10 paling tinggi. Agaknya pada diri kita berapa yang kita boleh letak aras dia. Yang ni ukuran balik kepada diri kita sendiri sebab kita adalah orang yang mendirikan, orang yang melaksanakan. Seperti mana yang telah saya bincang sebelum ini, membezakan antara mendirikan solat dengan mengerjakan solat. Mendirikan solat dengan mengerjakan solat. Mendirikan solat pasti orang itu lebih awal lagi dia ambil maklum, dia cakna seperti nak mendirikan sebuah bangunan mesti bermula dengan pelan tindakan, ukuran tanah, kedudukan tanah, keupayaan tanah, semua dia kena ambil maklum daripada awal lagi. Besi apa nak guna, simen apa nak pakai, pasir jenis mana, semua dia dah ambil maklum sehingga tertegaknya sebuah bangunan. Kalau dia adalah orang yang mengerjakan, dia pakai main je lah, dia asal boleh buat je. Kot gitu. Sama juga kita mendirikan Ramadan kita ini dengan kita nak mengerjakan. Kalau kita kerjakan hanya kadar mengikut perintah. Bersahur-bersahurlah. Kemudian sampai masa berbukalah. Maka sepanjang antara bersahur hingga berbuka, apa yang dia lakukan? Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Baik, kita ambil hadis terbincang daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan ataupun wahtisaban ini
berkira-kira, maka akan diampunkan dosanya yang lalu. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Hadis popular. Masuk je Ramadan, hadis ini akan kita dengar dan akan dibincangkan oleh para asatizah. Cumanya bezanya tahun ini, hadirin semua dengar bicara hadis ini dalam online. Kalau tak, kita mesti dengar dalam tazkirah-tazkirah ringkas antara selepas solat isyak ke, antara tarawih ke, sebelum tarawih ke, mesti para asatizah mengambil ruang untuk berkongsi dalam sekitar 15 minit ke 20 minit kan. Kali ini beza, kita dengar online. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Maka bila bermulanya sabdaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bermaksud sesiapalah. Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa. Baik, kalau siapa yang berpuasa, puasa dia, ini kita nak bincang tentang aras ni. Siapa yang berpuasa? Hadirin adalah orang yang sedang melaksanakan suatu perintah yang wajib. Maka bila orang itu berpuasa, tiba dia kata, oh lapar lah. Itulah tujuan berpuasa. Itulah tujuan puasa. Nak menahan lapar dan dahaga. Tiba dia kata lapar. Kalau gitu, tanyalah seluruh dunia. Ada tak orang tidak berlapar pada saat sekarang? Kan bila puasa yang difardukan, seluruh dunia, seluruh umat manusia, seluruh dunia sekarang ini sedang menahan lapar dan dahaga. Bukan kita seorang-seorang yang berlapar itu. Kecuali puasa sunat dalam bulan-bulan yang lain. Kalau kita kata, oh lapar lah, betul lah kamu yang lapar sebab kamu yang puasa. Orang lain tak puasa sebab bulan lain. Sekarang bulan Ramadan, seluruh umat manusia, seluruh dunia berpuasa. Bermula daripada bersahur tadi sampailah ia waktu berbuka. Maka sesiapa sahaja yang berpuasa, yang menegakkan, yang mendirikan puasanya, ini bulan Ramadan ni, yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Sebab tu man shoma Ramadan, dia tidak man shoma Syawal, dia tidak man shoma Zulkaidah. Itu puasa-puasa sunat. Betul ya? Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Baik, lagi sekali, man, sesiapa, termasuk saya. Termasuk saya, termasuk sahabat-sahabat rakan-rakan yang sedang mendengar sekarang ini, dan mereka di luar sana yang akan mendengar selepas ini juga adalah termasuk di kalangan man. Siapa dia? Saya. Yang berpuasa di bulan ini dengan imanan. Hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Kita ni melalui zaman perubahan ke atas diri ini, berapa banyak dah era perubahan ke atas diri. Tingkatan perubahan ke atas diri. Berapa peringkat dah kita ni. Sejak daripada kita lahir hari pertama sampailah ke hari ini. Berapa aras, berapa tingkat dah. Berapa banyak dah perubahan berlaku ke atas diri kita. Maka kita ni semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Ada tak manusia ini, dia suka dengan satu perkara itu tetap berlaku ke atas diri. Dia suka je macam tu. Tak ada perubahan apa-apa ke atas dirinya. Contoh makan. Siapa yang suka, dia kata dia makan, dia suka je yang tu. Dia tak nak berubah-ubah pun. Lauk tu je. Tak apalah. Ada? Tak ada. Nasi memang makanan ruji. Tak ada orang yang ubah pun. Daripada sudut nasi, namun berubah dari sudut menu. Kejap nasi goreng, kejap nasi kerabu, kejap nasi tu, kejap nasi ni. Nasi Arab tak nasi. Semua. Tapi asalnya nasi. Kan? Namun ada tak perubahan? Ada. Minum, sama juga. Pakaian, sama juga. Maka kita ni melalui zaman perubahan dan tidak tetap ke atas satu perkara itu. Nak ada berlakunya perubahan. Maka semua dikasihi Allah Ta'ala. Sama dengan jasad kita ini. Siapa yang bangun pagi ni tiba-tiba bertukar jadi rupa lain? Kemarin saya kata semalam adalah hari pertama dalam kehidupan kita. Semalam, hari ni hari pertama dalam kehidupan kita hari ni. Siapa yang bangun pagi ni berubah jadi muka lain. Jasad ini juga, jasad kita yang sama, jasad inilah. Maka jasad ini semalam, dia lain, hari ni lain. Berubah, berlaku perubahan. Umur pun bertingkat. Umur pun bertambah. Pakaian berubah. Maka hadirin, kalaulah dengan
jasad ini boleh berubah, makan minum kita boleh berubah, kan? Tempat tinggal kita dan apa sahaja perubahan berlaku kat atas diri kita. Kenapa tidak berlaku perubahan dalam Ramadan kita, dalam puasa kita? Takkan puasa kita seperti tahun yang lalu juga? Soalan ni soalan, tak marah pun soalan tanya. Takkanlah tak berubah langsung. Puasa kita tahun lepas, kalau tahun lepas, sekiranya tahun lepas kita kata, masuk-masuk je satu Ramadan, terus kata, oh lapar lah pagi ni. Tahun ni nak cakap macam tu lagi? Soalan. Takkanlah tak. Oh la ilaha illallah. Maka suatu kerugian yang besar lah. Sebab kita termasuk dalam sabda Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, Rasulullah telah pun lapaskan perkataan ini. Man shoma Ramadan. Bermaksud daripada perintah kefarduan Ramadan ini, berpuasa dalam bulan Ramadan ini dah sekian lama. Dan kita telah melalui fasa ini daripada tahun bila kita direzekikan untuk masuk dalam bulan Ramadan, maka tahap manakah keimanan kita untuk mendirikan puasa dalam bulan Ramadan ini? Kita puasa semalam, kita puasa hari ini, kita dah masuk hari yang ketiga, tahniah. Dah masuk hari yang ketiga. Maka datang soalan, tahap mana yang dah kita dirikan Ramadan kita itu? Yang mana dalamnya adanya berpuasa. Adanya bulan Ramadan, kemudian di dalamnya itu adanya puasa yang difardukan. Bulan-bulan yang lain, di dalamnya adanya puasa juga, tapi sunat. Tapi ada kefarduan-kefarduan yang lain. Ni tambah ni ekstra. Bulan Ramadan, solat fardu kita memang laksanakan. Hukum hakam tetap kena jaga, tambah dengan puasa pula. Maka sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan berkira-kira dan juga pengharapan. Iman, baik, semua maklum. Semua dah maklum, iman. Seperti mana yang telah kita lalui hingga ke saat hari ini dengan penuh keimanan. Cuma beza antara kita adalah keimanan. Iman ada, keimanan tebal, nipis, banyak, sikit, itu ke atas diri kita. Tahap mana yang kita telah bangunkan. Wahtisaban, berkira-kira tahap mana kita dalam caknanya dengan Ramadan kita ini, dengan puasanya kita ni, tahap mana kita cakna. Kita cakna, kita ambil tahu. Baik. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka inilah yang asbab kepada kita mengerjakan atau kita melaksanakan, kita mendirikan puasa dalam bulan ini dengan penuh keimanan ni, dengan kita berkira-kira ni, sebab kita nak mengharapkan keampunan daripada Allah Ta'ala atas segala perbuatan-perbuatan kita yang lalu. Sebab itulah nak suruh berkira. Berkira dari sudut mana? Dari sudut bercakap pun kita nak ambil kira. Sebab itulah tadi bila kita sebut aku lapar, aku dahaga, sedangkan kita orang yang berpuasa. Jadi bagi orang yang beriman, dia tak sepatutnya sebutlah benda-benda yang macam ni. Dia tak sebut. Sebab tujuan berpuasa ni memang itulah tujuannya. Maka sejauh mana kita boleh menahan lapar dan dahaga sepanjang bulan Ramadan ini, maka itulah nilainya. Itulah nilainya. Boleh? Itulah nilainya. Sebab kita ni, walaupun berpuasa, kita masih gembira. Walaupun kita lapar dan dahaga, kita masih gembira. Gembiraan pertama, kita boleh bersahur. Sahur pula, Masya Allah, tabarakallah. Menu berbuka semalam lain. Bersahur pagi ni lain. Gembira tak? Gembira. Lauk berubah tak? Berubah. Air berubah. Lepas tu, kena jaga ya. Kena jaga. Sebab ini boleh mencari nilai puasa kita sendiri. Sebab apa? Oh, lepas ni lapar. Lepas ni, itulah kataan dia. Lepas ni tak boleh makan lah. Lepas ni tak boleh minum lah. Cepat-cepat sahur, cepat-cepat. Okay. Dekat-dekat nak akhir, nak imsak pun masih lagi nak minum apa semua kan. Masih lagi. Takut lapar kejap lagi. La ilaha illallah. Kena beringat. Bila mencari, ini boleh merosakkan nilai ataupun kualiti Ramadan puasa kita dalam bulan ini. Sebab kita menyebut perkataan-perkataan yang memang itulah syarat dia. Yang kita takut pada syarat. Habis lah. Tak memenuhi syarat lah. Sebab dalam sepanjang Ramadan ini,
sepanjang kita berpuasa ni. Ambil satu daripada perkataan yakni daripada Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, ini dibicarakan tentang adab yang menentukan aras kedudukan puasa kita di bulan ini. Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad berkata, di antara adab-adab orang yang berpuasa, man adaba shaim. Antara adab-adab orang yang berpuasa, alla yaksarun naumu bin nahar. Hendaklah ia tidak memperbanyakkan tidur di siang hari. Itu antara adab. Tertidur, alhamdulillah, itu penawar. Tertidur itu ubat. Allah memang bagi. Masya Allah, tabarakallah. Saya ingat lagi, dalam keadaan apa ni orang kata di padang Arafah. Siapa yang pernah mengerjakan haji maka dia akan tahu kedudukan di padang Arafah. Waktu gelincir matahari nak tunggu sampai terbenam. Waktu tahun 2017, Masya Allah, tabarakallah. Panas. Seorang hamba Allah Ta'ala ni satu kumpulan dengan saya. Dia tidur, siap berdengkur. Dengan suasana panas masa tu 50 darjah Celsius. Panas, dia tidur. Tidur itu nikmat bagi dia. Dia boleh tidur dalam keadaan itu, Masya Allah, tabarakallah. Nikmat bagi diri dia. Dalam bulan puasa, dalam Ramadan enggak. Kita tidur, nikmat bagi Allah Ta'ala. Tapi kalau daripada pagi ni sampai ke tengah hari tidur, itu dah mengungkiri sebuah nikmat nadrak. Sebab kita nak apa? Nikmat hak utama dalam bulan Ramadan ini adalah mengurangkan waktu tidur di siang hari. Sebab kita nak merasai syarat itu. Kita nak melihat sejauh mana kita boleh berhadapan dengan syarat. Puasa itu sendiri menahan lapar dan dahaga. Kita masih bergembira sebab bersahur dalam keadaan yang gembira dengan keluarga. Makan yang banyak. Berbuka juga dalam keadaan gembira. Maka menahan lapar dan dahaga di siang hari itu, dalam macam mana keadaan sekalipun, tetap insya-Allah bergembira sebab saat berbuka nanti dengan menu yang banyak. Kita lihat dengan keadaan orang-orang yang terjejas pendapatan. Kita lihat pada orang-orang yang miskin. Kita lihat kepada orang-orang yang tidak berkemampuan. Saat dia berbuka, saat dia bersahur, apa yang ada pada dirinya? Inilah nilai kegembiraan yang berbeza pula. Ada orang yang diuji dengan keadaan ini. Sebab itulah kita duduk dalam keadaan menahan lapar dan dahaga sepanjang bulan Ramadan ini, daripada waktu bersahur hingga waktu berbuka ni, sejauh mana boleh memenuhi syarat. Syarat apa? Syarat lapar dan syarat dahaga. Berpenat dan berlelah. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, saya sepanjang bulan Ramadan dan sepanjang tahun Allah rezekikan dapat mengerjakan Ramadan, memang akan teringat waktu-waktu kecil dahulu. Kita sekolah-sekolah dalam peringkat menengah dahulu. Tok ni adalah orang yang mengerjakan padi huma. Padi yang kita tanam tengah-tengah bendang yang tak ada air. Macam padi bukit. Bayangkan dalam bulan Ramadan, tengah-tengah hari kena memukul padi. Kering air liur ni sampai tak ada. Nak nelan apa pun tak tahu. Penat jangan cerita. Dulu kita memprotes. Dulu kita marah. Kita kata, kenapa suruh buat kerja dalam bulan Ramadan? Dah tahu dah penat. Rupa-rupanya bila dah sampai tahap kita direzekikan akal berfikir, Masya Allah, tabarakallah, besar rupanya. Itulah nilai sebuah pengorbanan. Yang kita tahu juga para sahabat Rasulullah juga berperang dalam bulan Ramadan, maka nilainya cukup tinggi sebab memenuhi syarat kepada puasa itu sendiri. Takut, ya, ada orang yang takut. Kerisauan, ya, ada. Siapa yang berani nak buka puasa sewena-wena dalam bulan ni? Suka-suka dia nak buka. Ada? Tak ada. Sebab ini kefarduan. Kalau bulan-bulan yang lain, kita berpuasa, tiba tetamu datang ke rumah, waktu itu kita berpuasa sunat. Boleh tak kita berbuka? Boleh. Tak ada isu. Sebab itu puasa sunat. Puasa sunat sekarang, sekarang inilah nilai yang perlu kita faham bahawa saat kita berkira-kira, kita ambil maklum, kita cakna,
kita beradab, alla yaqsirun naumu bisyahri, maka kamu adalah orang yang tidak memperbanyakkan tidur di siang hari. Bukan, jangan salah faham ya, bukan kata tak lagi tidur. Bukan kata saya kata tak. Makanya sekiranya tertidur, ada ruang-ruang yang buatkan kita tidur, cuma tidak banyak. Sebab tidur dalam bulan ini pun dikira sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Namun yang nak surah cakna di sini, wahtisaban di sini adalah apa dia? Memenuhi syarat puasa di bulan ini. Itu merasai kelaparan, merasai dahaga itu. Boleh Baik. Dan adab yang lain pula, wala yaksirul aqlu bil laili, maka tidak memperbanyakkan makan di malam hari. Juga antara adab dalam kita mengerjakan ataupun melaksanakan, mendirikan puasa bulan ini, tidak banyak makan di malam hari. Tidak banyak makan. Bukan larang makan, namun tidak terlalu banyak. Sebab kita tadilah memang kita bergembira. Berbuka pun Masya Allah Tabarakallah. Syukuri nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Pun begitu, ini sifat, ini sikap, ini perangai orang-orang yang meletakkan diri dalam nilai keimanan yang tinggi, para alim ulama, mereka adalah orang yang nak merasai sungguh nikmat puasa dalam bulan ini dengan diganjarkan pelbagai ganjaran oleh Allah Ta'ala ni. Dia adalah orang yang berusaha sedaya mungkin untuk memenuhi syarat-syarat itu. Macam tu. Kita adalah orang awam. Saya pun orang awam. Ketetapan apa ni yang disusun atau yang digariskan, yang ditetapkan apa ni dak panggil alim ulama, meletakkan martabat seperti Imam Ghazali mengklasifikasikan darajah orang yang berpuasa itu pada peringkat puasa orang umum, orang awam. Bagaimana peringkat orang awam? Kadar puasa dia. Tadilah hari pertama dah cakap dah, takut nanti takut lapar. Itu. Maksud, kalau itu yang berlaku kat atas diri kita juga, makanya dari tahun-tahun yang sudah sampai ke tahun ini, kita masih lagi berada dalam tahap awam. Kita masih lagi dalam tahap awam. Makan boleh berubah, pakaian boleh berubah, rupanya puasa kita tak berubah-ubah juga. Sama dengan tahun sudah, rugi kita. Maka angkat darajah itu, angkat kedudukan itu. Daripada puasa yang kadang hanya tak boleh makan dan tak boleh minum, tapi mengungut, buat kerja sikit kata penat, penat tak boleh ni. Isteri minta tolong kat dapur, tolong, ataupun suruh anak, suruh siapa sekalipun, asalkan disuruh membuat satu pekerjaan atau diri sendiri kena buat sesuatu, datang perkataan, penatlah. Penatnya, tahun lepas pun kata penat, tahun ni kata penat juga. Itu saya kata, seluruh dunia orang sedang berpenat sekarang. Bukan kita seorang-seorang. Kalau begitulah cara puasa kita sama seperti puasa orang awam, seperti di luar sana. Maka kita ni Allah Ta'ala rezekikan akal, rezekikan kepandaian, kecerdikan dengan aras kedudukan kita, dengan tahap pekerjaan kita, dengan kedudukan kita sekarang, maka perlu jadi orang yang lebih bijak dalam melaksanakan dan mengerjakan, mendirikan puasa dalam bulan ini. Maka biarlah jadi orang yang berada pada kedudukan yang kedua. Jadilah puasa kita ni orang yang meletakkan aras. Kita meletakkan aras menjadi orang yang berpuasa secara khusus. Iaitu dari sudut pendengaran kita, penglihatan kita, percakapan kita, seluruh panca indera ini kita mohon Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Doa ni memang saya nak ulang-ulang selalu. Sebab minta supaya saya yang mendengar semua sekali sentiasa berdoa. Minta Allah Ta'ala ilhamkan kepada kita, pada pendengaran kita, pada penglihatan kita, percakapan kita, seluruh panca indera kita ini diilhamkan petunjuk ke arah kebaikan. Maka lihat pada sudut pandang kita gini je. Dalam bulan-bulan yang sudah, penglihatan kita bagaimana?
penglihatan kita sekiranya tidak beroleh hidayah daripada Allah Ta'ala, mata sekiranya tidak beroleh hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala, semua benda dia nak tengok. Hak haram nak tengok, hak halal tu memang kita selalu tengok dah. Yang haram ni, hak dalam kain, di luar kain, atau apa sahaja, asal nak tengok, dia nak tengok semua. Sebab satu daripada sifat mata, dia tidak pernah puas melihat. Ini antara guru pernah saya jumpa dekat Mekah. Dia kata antara satunya, dia kata atas tubuh badan manusia ni antara yang tidak puas dengan sifat dirinya adalah mata yang tidak pernah puas memandang atau melihat. Sehinggalah dia dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Barulah capai kepuasan dirinya. Kalau tak, atas hidup hayat muka bumi sekarang ini, di dunia ini, dia tidak capai tahap kepuasan. Dia nak tengok semua benda. Maka nak urus dirinya ini, maka lihatlah perkara-perkara yang membawa kepada kita membesarkan kepada Allah Ta'ala. Walaupun dia tak puas, tapi dia dah capai satu keadaan yang aras melihat dia itu dalam keadaan kawalan, dalam bimbingan, dalam tarbiyah, tunjuk ajar daripada Allah Ta'ala, sampailah dia melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat satu masa nanti, dan mudahan kita Allah Ta'ala rezekikan pada mata ini untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Insya Allah Ta'ala, amin. Khusus pada mata-mata yang Allah raikan di dunia sekarang ini, berhak untuk dia melihat Allah Ta'ala. Guru kata, ada setengah berkata, perbincangan ini panjanglah, cuma ringkas kita kata ada melihat Allah Ta'ala langsung, ada yang kata zat Allah Ta'ala. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya kita meletakkan satu kedudukan, aras mata kita ni juga beroleh tunjuk hidayah Allah Azza wa Jalla. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Kerana itulah, kita mohon kepada Allah Ta'ala diilhamkan pada pendengaran kita, pencakapan kita, juga diilhamkan agar berbuat kebaikan. Sebab kita nak mengkhususkan. Ini yang membezakan cara kita meletakkan aras Ramadan, puasa kita dalam bulan ini. Bulan-bulan lalu, bulan-bulan yang sudah, macam mana, tahap mana kita mengurus dan menjaga seluruh panca indera kita. Maka ambillah satu pendekatan, biar berbezalah untuk bulan ini. Biar berbezalah untuk bulan ini. Kalau katalah pulung sangat untuk bulan ini sahaja, buat dengan sebaik mungkin. Namun diperbetulkan niat, seperti pertemuan yang semalam. Apa yang akan berlaku? Mudah-mudahan Allah rezekikanlah pada keadaan kita boleh menjaga kedudukan ini untuk bulan-bulan yang seterusnya. Begitu. Semua dikasihi Allah Ta'ala. Maka letak aras kedudukan diri kita sebagai orang yang mengkhususkan apa ni, seluruh panca indera kita, puasa kita, yang mana kita banyakkan dengan perkara-perkara yang membawa diri ini lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Wa'azni min syarri nafsi. Kita mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala agar diri kita ini selamat daripada kejahatan yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Ada antara satu doa, antara doa yang lainlah yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengukuhkan kepada doa yang saya sebut tadi. Sebab ni nak letak dalam pengkhususan ni. Allahumma fatiris samawati wal arda, alimul ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikahu, ashhadu an la ilaha illa anta. Ya Allah, yang menjadikan langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang juga yang nyata. Allah, Tuhan pada sekian segala sesuatu dan memilikinya, yang menjadi pemiliknya. Maka asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. A'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Aku berlindung daripada-padamu ya Allah, dari kejahatan diriku sendiri dan dari kejahatan syaitan dan teman sekutunya. Hadirin, ingat
Allah mulakan dengan memuji Allah Ta'ala. Allahumma fatiris samawati wal ard. Ya Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang terang, yang nyata, yang menguasai keseluruhan sesuatu dan pemilik ke atas sesuatu itu, bersaksinya kita, bersaksinya asyhadu alla ilaha illa anta, bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah. A'udzubika min syarri nafsi. Aku bermohon berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan diriku sendiri. Besar tak? Besar. Besar apa? Besarnya boleh berlaku kecenderungan kejahatan berlaku ke atas diri kita. Wa syarri syayatin wa syirkihi, dan juga kejahatan para syaitan dan teman sekutunya. Maka jangan ikut perangai, jangan jadi penggerak ataupun orang yang menghidupkan sunnah-sunnah syaitan. Dan sekutunya. Jelas gini je. Faham? Satu kejahatan diri. Satu kejahatan yang berlaku kat atas diri kita. Semalam dah bincang. Termasuk dalam doa yang disebut tadi. Dan hari pagi ni nak bagi tahu juga bahawa kita yang akan meletakkan kedudukan Ramadan kita, puasa kita pada kedudukan yang paling rendah. Sebab kejahatan kita. Sebab apa yang ada dalam diri kita menyebabkan arasnya berubah-ubah. Iman kita boleh berubah, sabar kita boleh berubah, perangai kita boleh berubah. Maka kejahatan ni, Masya Allah, Tabarakallah, yang berlaku kat atas diri kita. Satu tadi dah. Yang kedua, syaitan ni. Ambil makna asalnya gini je, syaitan dan sekutunya. Bermaksud syaitan dan sekutunya ni orang-orang yang mengikuti perangai-perangai syaitan. Orang yang ikut perangai syaitan. Ambil makna dasar gini je. Syatona. Syaitanun. Syatona. Syatona menjarakkan, menjauhkan, memisahkan, menghalang. Apa lagi? Sesuatu yang berupa baik daripada mengerjakan dia. Bermaksud, sekiranya kita adalah orang yang menjauhkan, memisahkan, menjarakkan, menyekat, dan apa sahaja sesuatu yang baik itu dari dilakukan perangai syaitan lah tu. Mudah. Maka syaitan kena ingat. Syaitan boleh minal jinni wati wan nas. Di kalangan jin dan di kalangan manusia. Maka ada tak syaitan yang berupa manusia? Adalah. Siapa yang menjadi penghalang, yang menyekat, yang apa sahaja kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya, dia halang daripada melaksanakan perangai syaitan lah. Maka itulah kejahatan diri sendiri. Dia menghalang dirinya sendiri untuk berbuat baik. Kemudian dia menjadi sekutu pula bagi syaitan kerana menghalang orang lain berbuat baik. Perangai syaitan lah tu. Syaitan lah. Mudah faham gitu. Maka bila saat kita adalah orang yang menghalang diri berbuat baik dan menghalang orang berbuat baik, sanggupkah nak duduk dalam kelompok syaitan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla? Orang beriman tidak ada perasaan itu. Orang yang benar-benar beriman dan bertakwa tak ada pun rasa yang demikian untuk melaksanakan demikian. Sebab itulah semua yang dikasih Allah Ta'ala. Kalau bab ni memang panjang lah nak bahas, nak cerita. Sebab hadirin semua yang dikasih Allah Ta'ala. Dalam sepanjang hayat inilah kehidupan kita. Pernah tak kita melihat rupa syaitan yang asal? Pernah tak kita lihat rupa iblis yang asal? Kita hanya dimomokkan dengan nama-nama hantu sahaja. Semua itu daripada syaitan-syaitan yang tujuannya untuk menyesatkan manusia. Tak kiralah nama hantu apa yang hati ni letak. Kan? Itu semua daripada syaitan. Dan Masya Allah, Tabarakallah. Tak payah cerita pasal tu. Cuma nak bagi tahu, sekiranya iblis itu sendiri yang mewujudkan rupanya yang asal sekarang, hadirin lihat, maka apa yang akan berlaku? Berapa banyak manusia yang akan menjauhkan diri daripadanya. Tak ada seorang pun yang sanggup untuk melihat. Kalau ikut sirahnya, banyak adalah beberapa tempat dia wujudkan rupa dia. Dan depan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah dia tunjukkan muka dia. Itu pun kerana diperintahkan. Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikat supaya bagi tahu dekat iblis, jumpa Rasulullah. Tunjukkan rupa dia. Banyak cerita pula kat sini.
Tapi biarlah, tak apa kita tahu. Bahawa sekiranya, nak ulang lagi sekali, sekiranya syaitan ataupun sekutunya ataupun iblis mewujudkan rupanya yang asal, menyebabkan manusia jauh daripadanya, maka tugas dia utama, syarat dia adalah untuk menghasut manusia supaya sesat. Maka bila orang nampak, orang lari daripada dia, maka tujuan dia untuk menyesatkan manusia tak mampu lah, tak berjaya lah dia. Maka atas Allah gaibkan dia, ini nilai pula ke atas orang yang beriman. Meyakini bahawa kewujudan mereka ini adalah untuk menghasut umat manusia agar tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Maka dia datang kehasutan, pertama dari satu bisikan dalam diri kita, bisikan nafsu dengan bisikan syaitan, kedua-duanya membawa makna yang berbeza. Kemudian dia datangkan wakil-wakilnya, sekutu-sekutunya untuk menghalang kita daripada berbuat kebaikan. Dan menghalang orang lain juga untuk berbuat kebaikan. Maka bila dah syaitan semua yang diyakini pada bulan ini. Okey, baik. Dengar, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatil syayatin. Tak kala datangnya bulan Ramadan, maka akan dibukakan pada kita pintu-pintu syurga. Maka ditutuplah pintu-pintu neraka. Maka syaitan-syaitan akan dibelenggu dengan rantai. Hadis masyhur, hadis sahih, masyhur, maklum, hadirin pernah dengar dan kali ini dengar pula. Masuk Ramadan tahun depan, pasti akan dengar lagi. Apa yang besar di sini? Yang kita nak kata man shama Ramadan, bila datangnya bulan Ramadan, sebab Allah buka pintu syurga. Allah buka pintu-pintu kebaikan. Allah tutup pintu-pintu neraka. Allah tutup pintu-pintu kejahatan. Semua dikasih Allah Ta'ala. Lambang kepada syurga, apa yang kita boleh gambarkan? Kita nak gambarkan rupa syurga yang asal. Kita tak ada keupayaan. Namun ia adalah lambang kepada keindahan, kecantikan, ketenangan. Maka bila kita melihat dari sudut pandang kita, faham kita, gambaran kepada syurga, apa dia? Yang ini Allah Ta'ala bagi cukup mudah, clue dia. Apa dia? Sungai-sungai yang mengalir. Kan banyak perkataan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Banyak perkataan Allah gunakan gambaran kepada syurga itu dalamnya adanya sungai-sungai yang mengalir. Maka bila kita melihat kepada sungai, kita menggambarkan, wah, inilah ketenangan yang kita dapat dalam syurga nanti, kerana dalam syurga banyak sungai-sungai yang mengalir. Semua dikasih Allah Ta'ala. Gambaran kepada neraka. Gambaran kepada neraka semua maklum, api yang menyala-nyala. Dari sudut kita pula, gambaran kepada syurga dalam kehidupan kita. Syurga ketenangan, syurga kegembiraan, syurga nikmat. Apa yang kita nak? Kita nak kegembiraan, kita nak ketenangan, kita nak apa lagi? Itulah gambaran kepada syurga. Kita nak dalam keadaan yang baik, tiada hasad dengki, tiadanya cemburu yang melampau. Dan apa sahaja, itulah gambaran sebuah syurga. Syurga pada diri kita. Dan itu yang doa yang saya kongsikan petang semalam. Allahumma ghfir li dzambi wa wasi' li fid dari wa barik li fir rizqi. Ya Allah, maafkanlah, ampunkanlah diriku, lapangkanlah tempat tinggalku atau rumahku dan berkatilah rezekiku. Kita nak tak benda ni? Nak. Kecintaan tak? Kecintaan. Keseronokan? Ya, kita nak. Dibukakan pintu-pintu nikmat. Kita pun bukalah pintu nikmat sedaya mampu. Bukalah kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Wa ghulliqat abwabun nar, maka ditutup pintu-pintu neraka, pintu-pintu kejahatan. Sepatutnya diri kita pada saat hari ini adalah menutup kejahatan-kejahatan diri kita. Sebelum ini, tidakkah kita ni orang yang selalu berbuat jahat pada diri sendiri? Itu soalan pada diri saya. Bahawa kita adalah manusia banyak kelemahan-kelemahan,
Banyak perkara-perkara mungkar yang kita buat, sama ada sengaja atau tidak sengaja, tak terkawal, maka pada bulan ini Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dia supaya kita beringat kerana pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu neraka telah pun ditutup. Maka kejahatan yang ada dalam diri ini bagaimana? Tutup sekalilah dengan puasa yang penuh keimanan. Tertutuplah nafsu kita dengan sebab puasa kita wahtisaban, kita berkira-kira. Wasuddiqati wasuffidati syayatin, dirantaikan, dibelenggunya syaitan-syaitan. Maka kenapa berlaku lagi kejahatan dalam bulan ini? Masih lagi ada orang yang tidak suka dengan kebaikan orang. Kenapa masih berlaku lagi? Oh, rupanya kejahatan dalam diri tidak dibelenggu lagi. Oh, rupanya perangai-perangai jahat diri kita tidak dirantai lagi. Sebab kita meletakkan aras puasa kita seperti tahun-tahun yang lalu, kedudukan diri kita, martabat diri kita seperti yang telah lalu, maka kita tidak meletakkan pada aras yang khusus, tapi kita meletak pada aras yang awam, seperti orang-orang biasa. Sedangkan kita orang yang cerdik pandai, sijil kita banyak, sijil pengajian kita, pangkat kita tinggi, apa lagi kekayaan Allah Ta'ala limpahkan, kebahagiaan Allah Ta'ala letakkan, kedudukan apa sahaja, rupanya kita masih lagi meletakkan aras kita yang sebenarnya jauh ke bawah, sekutu dengan para syaitan dan orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa iyazabillah. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala atas ruang dan peluang waktu yang kita ada sekarang ini, maka jadilah kita orang yang berusaha sedaya mungkin meletakkan aras puasa kita, kedudukan diri kita pada khusus atau lebih baik kepada yang khusus bil khusus, iaitu lebih khas lagi, lebih khusus lagi. Bukan hanya diilhamkan menjaga seluruh panca indera ini, malah kita menjaga zahir kita dan batin kita, hati kita tidak terlalu cenderung kepada dunia, maka saat itulah kita boleh menumpukan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya guru-guru, bila kita jumpa para ahli-ahli ulama, soalan saya tanya, mahwad dunia, apa itu dunia? Guru dan para ahli ulama terus menjawab, la'ibun walahwun, padanya adalah tempat bersukaria, bermain-main dan dia melalaikan. Dia adalah perkara yang melalaikan. Contoh, setiap kita ada dunia kita sendiri. Ada dia nampak tak tangan saya ni? Ya, semua orang ada benda ni. Maka kita adalah orang yang berada dalam dunia ini. Kita berada dalam dunia ini. Kalau telefon ini dunia kita, maka telefon ini adakah dia menjadi asbab kita lalai ataupun kita boleh jadikan dia satu perkara yang bermanfaat. Manusia ada dunianya sendiri. Manusia ada dunianya sendiri. Namun dunianya itu ada dunia pakaian, ada dunia makanan, ada dunia hiburan, ada dunia kenderaan. Banyaklah dunia yang ada pada manusia ini. Bezanya melalaikan ataupun tidak melalaikan. Itu sahaja. Bumi ini satu ni sahaja. Bumi ini satu bumi. Ard ini. Sama atas. Ard ini. Dunia masing-masing ada dunia sendiri. Masing-masing ada dunia sendiri. Saya ulang. Dunia masing-masing ada kelalaiannya sendiri ataupun ada manfaat. Namun kena ingat, alim ulama kata mahwad dunia la'ibun walahwun. Dia adalah perkara yang tempat bersenda, tempat bermain dan dia boleh melalaikan. Bumi satu je ada, langit satu je ada. Namun inilah yang kita kena faham saat mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa kita nak dunia kita baik? Kerana seluruh kehidupan manusia yang ada dunianya sendiri dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Juga kehidupan di akhirat juga adalah baik. Sebab akhirat itu tempat hidup, dunia juga tempat hidup. Yang kekal di akhirat, yang sementara di dunia.
Semua yang dikasihi Allah Ta'ala saat meletakkan aras puasa itu pada tahap khusus bil khusus, maka saat inilah dia mula boleh membahagikan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, kecenderungan hatinya ke arah akhirat itu dengan menyantuni kehidupan dunia sebagai bekal untuk akhirat. Kerana dia tahu sekiranya dia leka dan lalai, maka dia akan tenggelam dalam seluruh daripada dunia, kehidupan dia di dunia yang melalai dan menjauhkan dia daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kita dah sampai pada jam 7 suku dah. Lewat pula pagi ni rasa. Panjang pula bercakap. Minta maaf. Saya sebenarnya kalau dalam kuliah-kuliah subuh, kalau di sekiranya dekat surau masjid, dekat Shah Alam kan, memang saya sengaja panjangkan sampai 7.30 lazimnya. 7.30 kenapa? Sebab permintaan jemaah biasa dia kata lepas tu dia nak buat sunat Isra', kemudian buat sunat duha. Maksudnya ruang-ruang waktu yang ada, kita panjangkan waktu yang kita rehat sekarang ini selepas bersahur, kemudian kita solat. Sekiranya kita leka, dia boleh tertidur. Dia boleh tertidur. Dia tertidur, bila tertidur saat lepas subuh ni, maksudnya kita adalah orang yang menutup pintu rezeki kita sendiri. Keberkatan dalam waktu ini luas dan banyak. Maka ambil manfaat sebaik mungkin. Nak rehat, ambillah waktu kailulah kejap-kejap lagi kan. Berehatlah. Kemudian sambunglah balik dengan ibadah ke apa semua sekali. Kita kan tak ke mana-mana. Kita tak lorak dengan bekerja. Kita kan waktu ini dalam tempoh PKP lagi kan. Maka banyak masa sebenarnya. Hashtag duduk rumah banyak beramal. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Kadar itu, perkongsian kita pertama daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Okey, baik, sesiapa yang mendirikan, yang mengerjakan, yang melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, kira-kira Allah maafkan atas dosa-dosa kita yang lalu. Kemudian bila hadis yang kedua, iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullifat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bila masuk je bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, pintu-pintu kebaikan, ditutup pintu-pintu neraka, ditutup pintu-pintu kejahatan dan para syaitan dan sekutunya dibelenggu. Dibelenggu. Baik, dua. Kemudian adab kita berpuasa yang dibicarakan oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad, antara adabnya iaitu kurangkan tidur di siang hari dan juga kurangkan makan di malam hari. Adab dia banyak, ada beberapa adab. Cuma kita ambil dua dulu pagi ni. Dan ini adalah kedudukan tujuannya adalah untuk kita meletakkan aras kedudukan puasa kita, sama ada puasa kita umum atau puasa kita khusus atau puasa kita khusus bil khusus. Jelas ya? Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, minta maaf atas ruang waktu yang ambil sekarang, mudah-mudahan manfaat ke atas diri saya dan semua sekali. InsyaAllah kita adalah orang yang berusaha untuk melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dengan sebaik mungkin. Kita bincang dan jumpa lagi petang nanti untuk saya berkongsi ibrah dari doa. Ibrah dari doa. Saya suka kongsikan doa yang ringkas-ringkas, yang pendek-pendek, namun membawa makna yang padat, makna yang Masya Allah terbaik. Dah 3 doa. InsyaAllah Allah rezekikan keupayaan dan kesihatan petang nanti kongsi lagi. InsyaAllah kita jumpa sekitar jam 5 insyaAllah. Sekitar jam 5 insyaAllah. Saya pun tak ambil masa lama, dalam setengah jam je. Petang-petang kan, santai-santai. Dan esok insyaAllah kuliah subuh kita jumpa lagi 6.30 untuk berkongsi lebih banyak lagi apa-apa yang boleh jadikan manfaat dan peringatan untuk diri saya dan semua yang dikasihi Allah Ta'ala bersama pagi ini, yang akan bersama melihat
rakaman ini selepas nanti. Barakallahu fikum jami'ah. Allah memberkati ke atas diri saya kali dan meletakkan diri kita atas kedudukan yang terbaik, atas bulan yang penuh keberkatan ini. Agar senantiasa kita Allah Ta'ala, Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, limpahkanlah ke atas diriku, ilhamkanlah ke atas diriku dan diri kami petunjuk ke arah kebaikan, dan selamatkanlah diri kami dari melakukan kejahatan dari kami sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammad Aznan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.